Baik, amal yang baik itu hanya diterima oleh Tuhan. Baik, dari segi yang lain, dari sudut yang lain pula, amalan tadi nak beritahu punca timbul amalan tu. Amalan baik mari dorongan hati yang baik. Kenapa hati terdorong ke arah melakukan kebaikan? Kerana hasil daripada mujahadah dan riyadahnya. Itu satu segi. Segi yang kedua, nilai yang amalan kita tu baik buruk tu, kat mana nilai yang dia? Juga ternilai pada apa yang ada pada kalbu dia. Kalau perbuatan tu perbuatan salah, perbuatan buruk, tu tak boleh kira lah niat ke mana, niat ke tu tak, memang buruk lah. Jangan kata pula dia buat buruk jadi baik kerana niatnya baik, tu tak pakai. Maksudnya kalau perbuatan tu buruk, tetap buruk lah, niatlah guna-guna pun. Tapi kalau perbuatan baik, kena tengok dulu. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, nak tentukan perbuatan tu jadi baik, belum tentu lagi. Kalau perbuatan buruk, memang sudah tentu buruk, tetap buruk lah. Isu sekarang perbuatan baik. Jadi apabila sesuatu perbuatan tu baik, belum tentu dikira baik. Dan boleh jadi dia adalah perbuatan yang baik. Lalu kat mana ukuran dia? Kat mana kita nak ukur amalan yang baik itu sebagai baik? Maka qalbulah yang menjadi pengukurnya. Sekiranya niatnya ikhlas, tidak ada ujub, takabur, riya dan sebagainya, maka amalan yang baik itu jadi baiklah. Tapi sekiranya amalan yang baik itu didasari pada kalbu yang ada unsur riyaknya, unsur takaburnya dan macam-macam, ada ujubnya, maka amalan itu tidak dikira baik dari segi syarak. Dari segi zahirnya orang tetap kata baiklah, tapi dalam penilaiannya bukan amalan yang baik, sekalipun amalan itu amalan yang baik. Itu. Jadi inilah yang Syekh Ibn Athar nak beritahu, kaitan antara zahir dan batin. Baiknya satu amalan yang baik sekiranya baiknya kalbu. Tapi amalan zahir yang baik tak akan jadi baik kalau kalbunya tidak baik. Kalbunya rosak, tak ada keikhlasan, tak ada, penuh dengan riak dan sebagainya. Sekalipun amalan itu baik, tapi tidak dikira baik. Kaitan antara zahir dan batin. Baik, amal yang baik itu hanya yang diterima oleh Tuhan. Sesuatu amalan itu dikira sebagai amalan yang sebenar-benar baik bagaimana? Bila amalan itu diterima oleh Allah. Itu ukuran. Dah, macam mana ukuran? Apa ukuran amalan itu diterima oleh Allah? Mana-mana amalan yang dikira tidak diterima oleh Allah, tidak dianggap baik, sekalipun gambarannya, zahirnya nampak amalan yang baik. Jadi ukuran baik atau tidak satu amalan tu, ukuran dia yang disebut di sini adalah penerimaan Allah. Baik, apa yang menyebabkan sesuatu amalan tu diterima oleh Allah? Ada dua ukuran, ukuran zahir dan ukuran batin. Ukuran zahir, amalan tu muafakah dengan hukum syaraknya, betul dengan kaedah hukum fiqahnya. Kalau semayang yang membetuli hukum fiqahnya, satu. Tapi tidak cukup dengan satu ni, aspek zahir ni, maka perlu kepada aspek batin, iaitu qalbu dia tu betul dengan hukum tasawuf. Jadi setiap amalan yang zahirnya betul dengan hukum fiqah dan batinnya betul dengan hukum tasawuf, maka mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah, dikira sebagai amalan yang diterima. Jadi bila amalan itu diterima, maka itulah ukuran itu, amalan itu dikira amalan yang baik. Tetapi apabila sesuatu amalan itu zahirnya nampak baik, tapi tak cukup syarat penerimaan, sama ada bercanggah dengan hukum fiqah zahirnya, ataupun bercanggah dengan hukum tasawuf pada batinnya, maka amalan tu, sekalipun amalan tu disebut sebagai amalan baik, tapi dia tidak dikira sebagai amalan yang baik. Ini sudut pandang tasawuf. Kalau sudut pandang zahir, segala perbuatan baik tu kita akan kata baik lah. Kalau orang semayang, memang akan kata amalan tu baik lah. Kalau orang puasa kau memang baik lah.
tapi dari sudut tasawuf belum tentu. Kena tengok dulu amalan ni cukup syarat penerimaan ke atau tidak. Kalau tak cukup syarat penerimaan, amalan tu tidak dikira amalan yang soleh, amalan yang baik. Sebab itu kita dengar hadis Nabi, di akhirat nanti ada orang yang disebut sebagai muflis. Siapa orang yang muflis ini? Bila Nabi beritahu di akhirat nanti akan ada golongan yang muflis, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa itu muflis? Sahabat ni kata muflis ni orang nega habis modal lah. Muflis nega-nega modal habis, bukan boleh hutang, modal habis. Maka dalam apa yang Nabi nak sebut di muflis dalam agama ni, orang yang beramal, bukan tidak beramal, beramal, tapi di akhirat segala amal baiknya sudah tidak ada perkiraan lagi. Amal baik dia tu, maksudnya orang rugi ni, muflis ni bukan orang duduk saja. Orang duduk saja tu tak bagi muflis, tu orang nganggur. Orang muflis ni dia nega, tapi nega tak boleh hutang, bukan tak boleh hutang, habis modal, tu muflis. Maka demikian juga muflis dalam agama ni, bukan orang tak beramal, dia beramal, dia buat, tapi amalan dia tu akhir sekali hilang, tak ada dalam perkiraan. Kenapa amalannya hilang? Pahala-pahala dia tu kadang-kadang hilang, sama ada amalan yang dia buat tu menebus kepada kesalahan-kesalahan dia yang dilakukan terhadap orang lain, ditebus dengan amalan-amalan dia tu. Akhir sekali dia sendiri habis modal. Ni dia. Ini disebut sebagai orang yang muflis di akhirat. Jadi jangan sangka orang ni orang tidak beramal, dia beramal, tapi amalan tu tidak ada nilai yang pada diri dia. Sama ada tidak diterima oleh Allah, ataupun pahala amalan dia tu buat kambuh dosa-dosa dia berkait dengan orang lain, berkait dengan manusia. Dia duduk umpat orang, dia duduk hina orang, ataupun dia fitnah orang. Ni pahala-pahala dia ni habis buat bayar hutang. Muflis dia sendiri berhutang pula tinggal hutang. Jadi di sini tasawuf mengajarkan kita tentang amalan yang dikira baik tu, ukuran dia. Supaya apa? Bila sebut amalan baik ni, amalan diterima oleh Allah. Bila sebut diterima oleh Allah, di akhirat nanti apa yang dijanjikan Allah itu insya-Allah akan dapatlah. Dan itu pasti kerana baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Jadi salah satu yang menjadikan amal itu akan diterima oleh Allah adalah dari aspek hukum tasawufnya. Hukum fiqh mungkin betul dah, apa yang kita buat tu sudah mengikuti hukum fiqh, tapi hukum tasawufnya itu kadang-kadang cacat. Antara tuntutan hukum tasawuf tu ikhlas. Amalan yang kita buat tu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni pula di banyak martabat. Banyak martabat kita kena ingat. Cuma jangan kita tersalah faham dalam bab ikhlas ni lah. Kadang-kadang timbul kot salah faham, sehingga setengah orang kita ni mungkin dia mengaji tasawuf sekerak kot, akhir sekali dia kata kalau kita semayang niat nak dapat pahala dah ikhlas dah, tu salah. Mu semayang nak pahala dah ikhlas, mu ni dah pakai. Itu betul salah. Jadi ikhlas ni dia banyak martabat. Orang awam ikhlas dia buat kerana Allah Ta'ala, sekalipun dia ada kemahuan untuk mendapat habuan duniawi dan ukhrawi, dia ada niat-niat tu, dia semayang kerana Allah, tak ada riak. Dia puasa pun gitu juga kerana Allah, tak ada riak. Tapi dia niat, dia ada kemahuan dan dapatkan habuan duniawi dan ukhrawi. Dia nak mudah-mudahan bila dia semayang ni, tapi semayang dia tu tak ada riak, ikhlas, tak ada riak.
cuma dia ada harapan nak mendapatkan habuan duniawi dia. Contohnya apa benda? Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, supaya Allah Ta'ala jaga dia, supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan ke dia atas sebagai berkat dalam amalan dia tu. Itu habuan duniawi, dia ada harapan tu. Dan ukhrawi, dia mengharapkan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Ta'ala beri ganjaran pahala atas amalan yang dibuat ni sebagai kurnia daripada Allah. Itu habuan ukhrawi. Dah, orang yang beramal semacam ni dikira ikhlas ke tidak? Ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Sekalipun ada harapan untuk mendapatkan habuan duniawi dan ukhrawi, asalkan amalan dia itu tidak riak aja, maka dikira ikhlas. Dia mengharapkan nak dapat supaya rezeki dia melimpah ruah, dah apa, tak ada masalah. Habuan duniawi itu, asalkan dia buat itu ikhlas, tidak riak. Cuma ikhlas ni apa, ikhlas orang awam. Jadi jangan kata dak ikhlas tu, mu semayang begini-begini mu nak supaya rezeki mu berganda ataupun supaya selamat daripada kena covid dan macam-macam lagi lah. Boleh dan dikira ikhlas, cuma tahapan ikhlas tu orang awam. Kalau tinggi sikit lagi ikhlas dia tu dia lain sikit. Dia amalan tetap sama, tidak ada riak. Kerana Allah, tak ada nak tunjuk-tunjuk orang, tak ada tujuan-tujuan nak tunjuk orang lain, tak ada, semata-mata kerana Allah, ikhlas, tak ada riak. Tetapi dia mengharapkan ada harapan ukhrawinya. Harapan duniawi tak ada pada dia, tapi ukhrawi, dia harap mudah-mudahan amalan dia ni diterima Allah dan diberi ganjaran pahala. Jadi orang yang beramal semacam ini ikhlas ke tak? Ikhlas, jangan tidak ikhlas, sudah dikira ikhlas. Cuma ikhlas ini martabat pertengahan, khawas. Orang yang beramal mengharapkan penerimaan Allah dan diberikan ganjaran pahala. Habuan duniawi tidak pandang langsung. Ini ikhlas golongan yang khusus. Kemudian ada ikhlas yang lebih tinggi lagi. Orang yang beramal tidak mengharapkan apa-apa habuan pun. Ikhlas tetap ikhlas, tak ada riak, ikhlas. Dan tak pandang pun habuan duniawi pun dah, ukhrawi pun dah. Semata-mata mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia buat di semayang tu atas dasar aku ni hambanya Allah Ta'ala Tuhan, memang patut aku beribadah mengabdikan diri kepadanya. Tidak pandang dah habuan duniawi ke ukhrawi ke, tak ada risau dah. Inilah tahap keikhlasan yang paling tinggi dalam perkiraan tasawuf. Tapi yang saya nak kabarnya bahawa amalan itu dikira sebagai memenuhi syarat penerimaan kalau ada keikhlasan. Tak kiralah martabat mana-mana, martabat khusus ke, martabat khawasul khawas ke, ataupun martabat orang awam ke, tak kisah. Yang penting ikhlas aja, sudah ada syarat penerimaan. Baik. Jadi kata penghurai kalam hikmah ni, keikhlasan ni tak mari kecuali apabila seseorang tu betul-betul tahu tentang kedudukan dirinya dalam hubungan dengan Allah. Dengan arti keikhlasan ni payah nak mari kecuali seseorang itu ada apa yang disebut sebagai makrifat diri dia, makrifatun nafsi. Dia kenal diri dia siapa, dia kenal Allah Ta'ala. Kenal dia tu sampai ke tahap menyentuh kalbu dia, itu panggil makrifat. Kalau dia kenal, dia tahu tentang diri dia, tentang Allah, tapi tidak menyentuh kalbu, itu tidak ada unsur makrifat lagi. Makrifat ni bila dia kenal perkara itu tu tapi menyentuh sampai ke dalam kalbu dan perasaan dia, baru dikira sudah ada erti makrifatnya. Jadi seseorang tu payah nak mencapai ikhlas ni kecuali dia ada benda ni, dia ada makrifatun nafsi, kenal diri ni, kenal diri yang jeliga dalam hati. Pada waktu itulah dia akan beribadah sehingga tidak melihat yang lain lagi, semata-mata beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Baik, untuk kalam hikmah